Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, so semua harap semua sekali masih lagi dalam keadaan yang okey. So sebelum kita masuk video 3 video esok, so insyaAllah video-video yang saya susun ni sangat menarik. InsyaAllah saya harap semua orang tak sabarlah tunggu video-video macam ni kan. So kita buat macam ni lagi best kan. Okey tuan-tuan semua, tadi saya dapat satu lukisan daripada saya tengok siapa dia yang bagi tadi. Okey. Ah, Abang Syahrul Puvan. Okey. So Abang Syahrul Puvan, saya lupa kopi dulu kita lukis yang abang punya lukisan tu. Okey. Okey. Okey, so ni adalah lukisan Abang Puvan. Abang Puvan lukis tadi. Okey, so dia sama lah bila lukis benda yang pas ni memang kita nak lukis pun kita kena faham pertama sekali apa yang perlu kita cari. Saya tahu tuan abang sendiri pun sebenarnya tak tahu apa benda yang nak lukis kan. Sebab benda kita bukanlah pengalaman saya mengajar kan. Saya tahulah apa orang tu dia nak melukis, dia mesti lukis benda yang berkenaan dengan tajuk. Kalau lukis benda yang tak berkenaan dengan tajuk tu maksudnya dia tak faham. Okay, so kita tengok dekat skrin. Sekarang ada skrin putih tuan-tuan. Okay, betul tak skrin putih? Okay, betul So kita ada satu face. Face pula. Apa benda lah Yudi ni. So second face. Okay, so second face. Okay, so saya akan cerita benda ni sekiranya saya nampak abang samak terpesong jauh. Kita akan cuba bantulah. Okay, so untuk RS dan LS ni dia taklah sesusah macam mana abang assume kan, kata macam ya Allah susah. Susah bang. Senang. Abang ingat continuation trend adalah trend semasa trend yang sedang berlaku. Trend sedang berlaku. Kalau abang buka chart sekarang, abang tengok EU tengah jatuh. Itulah trend semasa dia. So kalau trend tu nak cari RS ni tak clear, pergi ke lowest time frame. Buka daily, abang tengok candle sepatang-sepatang memang tak clear lah kan. Tapi pergi ke lowest time frame, abang nampak lah. Ia sebenarnya mengajak kita cara kita nak top down tu. Kita nak entry tu kita kena top down analysis kan. So kita kena tahulah cara untuk melukis, cara kita nak kenal pasti kan. Okay, so ni face yang kedua lah yang saya letak ni. So tuan-tuan boleh tengok saya letak sini adalah face kedua. Cara nak faham senang lah bang. Abang kalau abang masuk kali dengan face ketiga, abang akan pening lah. Memang out abang pening. Okay, ni adalah face pertama. Biasanya face pertama dengan face kedua ni dia berlawanan je. Dia tak adanya trend lain lah. Kecuali Segway lah. Segway tu ke trend yang jelas kan. Kita pun belajar kalau tak break, tak inggaf, boleh entry. Tapi kalau lowest time frame lah. Kita nampak DH4 tu daily Segway, kita janganlah entry daily DH4 tu. Sebab kita tak assume lagi price tu nak pergi ke mana kan. Kita tak tahu nak pergi. Kita duduk pandai teka-teki, kita duduk tekan ikut suka, nanti dia jam lah. So ini kita panggil phase pertama. Okay. Okay, ini adalah phase pertama dan ini adalah phase kedua. Phase pertama ni adalah uptrend. Dia simple je. Sebenarnya kebanyakan cikgu-cikgu di luar dia ajak melalui structure market. Saya ajar structure market tapi version left shoulder. So dia tak susah, tak pening bang. Abang anggap je kisah dia tunjuk. Sorry. Uptrend dan ini downtrend lah. Okay. Biasanya kalau up ke semua sekali adalah H di depan. Betul? H di depan. Kenapa? Sebab ini highest high. Ini adalah highest low. Kan? Semua H di depan kan? H. Ni samalah highest high. Okay. Ini adalah highest low. Okay, sama je sebenarnya. Highest high. Ini adalah highest low. Ini apa? Kalau biru. Biru, L di depan. Ingat je. L di depan. Mention. Kalau trend menurun, ingat L di depan. Kenapa? Sebab sini adalah lowest high. Sini adalah lowest low.
Tambah je L dengan H kan. Sama ni tambah dengan L dengan H. Tapi L di depan lah kalau menurun. Lowest low. Lowest high. Dan sebagainya terus menerus lah tuan-tuan. So saya harap tuan-tuan boleh faham ni. Tapi kita tak mahu cerita pasal lowest high, highest low, lowest high. Bosan bang. Kita tukar pergi tajuk lain sikit. Kita pergi ke kawasan RS dengan LS. Okay. Okay, so untuk kenaikan tuan-tuan. Bila naik, ini adalah, kita tahu yang ni adalah RS. Okay, so RS ni diperlukan first time back dekat area tu. FTB. Okay. RS. Abang tanda je RS kat sini. RS. Okay, RS. Okay, RS. Ke bawah pun, lah RS juga. Sebab support kan. Support resistant. Nama pun RS tu resistant support. Tapi kenalah faham flip dengan swap. Kalau tak faham tu masalah. Sebab tu saya cakap RS ni boleh berlaku dekat SBR ataupun RBS. Okay. So ni adalah RS. Semualah adalah RS. Sudah pening pula abang yang tanya tadi kan. Jangan pening abang sebab kita nak belajar pertukaran trend dengan continuation trend je. Dua benda. Apa kegunaan Dow Jones tu? Highest high, highest low. Bila dia buat highest high bermaksudnya trend masih buy. Bila dia buat lowest low maksudnya trend masih sell. Sama ada dengan RS. Bila berlaku flip, follow je trend flip. Kan? Abang kena faham ni sebenarnya dia tak faham lagi konsep. So, kenapa saya perlu buat benda-benda yang macam ni? Sebab nak bagi abang faham lah. Okay, tak apa. Kita nak guna RS dengan LS ni sebab bersebab nanti. Okay. So, pertukaran trend kena ada ingaf. Tengok balik video satu. So, yang sekarang ni dia ingaf. So, sekarang ni dia jadi flip ke swap? Sini dia jadi swap. Pertukaran swap. Sebab daripada kenaikan RS merah, RS biru dah matikan RS merah ni. Kan? Ni dalam downtrend. So downtrend kita tahu dia tanda RS. So kita tanda je, tak perlulah abang nak entry. Sebab tu saya cakap tak pening lagi sebab kita tak perlu entry lagi. Just tanda je. Okay, ni RS kan. Ini adalah RS. Okay, ini adalah RS. Okay. Dan apa yang jadi pada RS sebelah kiri ni? Mesti ada sebab. Apa yang akan jadi pada dia? Dan takkan dia masih RS. Tunggu video saya esok. Sebab tu saya suruh sabar. Pembelajaran ni dia tak perlu gopoh-gopoh, dia perlu bersederhana dan cara kita ikut je apa yang saya suruh. So dia akan ada, dia akan sampailah. So kita ikutlah, percaya pada driver tu kan. Percayalah ke driver, kalau tak percaya abang tak bayar lah untuk join kelas ni kan. So abang percaya kat saya driver tu nak bawa pergi mana. So dia tahulah cara dia sendiri kan. Jangan abang dia kata ni apa pergi ikut jalan jauh ni, pergi jalan shortcut dah lah. Lah habis pergi kat dia lah nak bawa pergi jalan ni. Dia tahulah cara dia kan. Okay. So RS ni yang masih kekal bila keadaan macam ni, RS yang masih kekal adalah RS ni. RS ni dan RS ni. Adakah RS ni dah tak kekal? Dia masih kekal tapi dia ada cerita dia sendiri. Esok video baru sampai. Baru sampai video esok. So RS ni kita nak refer untuk RS mana? Yang ni, swap ni. Abang nak kena refer yang sebelah kanan ni lah yang ni. Yang menghadap ke depan ni. Yang menghadap ke depan ni. Dia sebenarnya RS berpunca jadi RS ni adalah kawasan-kawasan RS yang ni. Okay. So berpunca RS ni jadi sebab ada RS yang menyentuh dia. So RS ni akan jadi RS kat sini dan sebagainya lah. Okay. So jangan risau. Kegunaan RS sebelah ni adalah apabila ada apa? Ada pace yang seterusnya. Kenapa? Sebab kita nak rujuk swap dengan flip dekat area ni pula. Naik contoh. Tu dia. Phase seterusnya ni untuk kita refer dekat sini. Janganlah abang ambil yang ni untuk check sebelah kiri ni. Letih lah dia. Kesian kan dia. Sebab tu saya cakap dalam video webinar free. Flip tu penting. Apa yang penting adalah flip. Janganlah abang cuba fikir aku kalau boleh SSR yang 2-3 tahun lepas, 5 tahun. Nanti dulu. Dia nak jadi SSR yang 5-6 tahun lepas tu, punca dia adalah flip ni. Kalau flip ni tak bagi signal, abang jenuh. Abang nak kena tengok, aku ni tak payahlah top down analisis aku 5 tahun. Letih abang bila nak boleh entry 5 tahun. Kan? Abang dah buat analisa 5 tahun, takkan abang entry untuk M1.
Mesti untuk jangka masa yang besar juga kan. So confluent itu. So kena faham konsep-konsep dia. Kenapa RS ni berlaku? Sebab ada kenapa RS ni jadi sebab masa dia turun retest tak sampai sini dia jadi RS ni. So kegunaan RS ni adalah untuk RS ini. Kegunaan RS ni adalah untuk RS ini. So apa yang jadi pada RS ini? Akan jadi, tapi tunggu video esok. Tunggu video esok. Okay. So kalau segway bang, macam ada orang tanya, saya ni kalau segway tak reti nak melukis. Lah dah tahu segway janganlah melukis. Sebab entry kita kena tunggu breakout ataupun ingaf. Kalau tak ada decision, kenapa kita perlu pandai-pandai nak buat decision? Oh ni adalah signal buy ni dekat ni kan. Jadi kalau makan diri kita kena tanggung lah sebab kita yang buat decision dekat kawasan segway. Sebab kita dah tahu kan. Kan betul tak? Faham kan konsep supply and demand tu. Kalau ikut Rexworth dia cakap tak ada PA jika tak ada breakout ataupun ingaf. So kita faham kan konsep tu, maksudnya bila segway kan, macam-macam teknik lah. Orang tu teknik kata laut tenang, ada yang cakap BB mendatar, ada yang cakap tak, macam-macam nama lah. Tapi sebab kita faham kan benda tu, dia orang panggil dia ada decision dekat area tu. Boleh lah nak ada decision, tapi pergi ke lowest time frame. Pergi ke lowest time frame lagi. Baru kita nampak trend pada time frame segway tu. Okay, so sekian saja video ni, saya harap membantu dan tuan-tuan. Sekian, Assalamualaikum.